kita akan menyentuh tentang matlamat dan objektif, membincangkan perihal perkembangan politik dalam wilayah Borneo Utara, isu yang penting dan genting yang dihadapi semasa persediaan dan persiapan mendepani PRN ke-17, pencabar utama kerajaan JRS, pengurusan politik Sabah yang sebaik mungkin. Itu pengisian kita dalam pengenalan pada hari ini. Salam hormat dan salam pertemuan di podcast Suara Borneo Utara. Saya Heri Kalakauntol. Dan saya Francis Faher. Ini pertemuan pertama kita dalam program 2 mingguan. Dan saya bersama dengan Datuk Kalakauntol. Beliau merupakan seorang ahli politik yang cukup aktif. Dan pernah menjadi ahli parlimentuaran pada tahun 1986. Dan juga pernah dilantik sebagai Timbalan Menteri Buruh dan juga pernah berkhidmat sebagai ahli Dewan Negara pada tahun 2006 kalau tak silap saya, Datuk. Betul. Bersama saya juga Saudara Francis adalah bukan persona yang baru di dalam journalism, karena beliau adalah pengawal berita RTM selama lebih sedekat dan juga pernah ditugaskan di ketiga-tiga wilayah, di Melaya, Sarawak dan Kota Kinabalu. Dalam masa sama, beliau juga mantan timbalan pengarah RTM Kota Kinabalu. Dan saya fikir beliau ini bukan baru dalam dunia penyiaran dan sekarang ini kita boleh melakukan kerjasama dalam podcast ini. Baik Datuk, ini sebagai rancangan pertama kita podcast Suara Borneo Utara ini. Jadi orang tentu sekali ingin tahu bagaimana tentang pengisian program ini. Di dalam podcast ini, dalam masa sejam, kita akan mengupas beberapa perkara. Segmen pengenalan ini kita akan menyentuh tentang matlamat dan objektif. Di segmen yang kedua kita akan membincangkan perihal perkembangan politik dalam wilayah Borneo Utara. Dan segmen ketiga mengenai dengan isu yang penting dan genting yang dihadapi semasa persediaan dan persiapan mendepani PRN ke-17. Dan kita juga akan membincangkan dalam segmen keempat mengenai dengan pencabar utama kerajaan JRS. Dan di segmen terakhir kita akan membincang dan mengupas mengenai dengan pengurusan politik Sabah yang sebaik mungkin. Itu pengisian kita dalam pengenalan pada hari ini. Baiklah Datuk, tadi ada disentuh tentang visi dan objektif podcast kita ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton kita? Ya, matlamat kita ialah untuk memberi pendapat, berkongsi maklumat dan juga akan mendapatkan maklumat daripada para pendengar podcast ini. Objektif kita ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya para pemilih yang berdaftar. Dan juga memberi kefahaman mengenai dengan isu-isu semasa, khususnya mengenai perkembangan politik di wilayah Sabah ini. Dan dalam masa sama kita akan memberi pengupasan ke atas isu-isu itu. Dalam masa yang sama juga kita akan mencari dan menemu bual tokoh-tokoh dan figura politik yang boleh memberi pencerahan ke atas isu-isu yang dan perjuangan parti-parti yang mereka pimpin. Dan ini akan memberi satu maklumat langsung, first hand information kepada para pendengar, dan ini boleh membantu para pendengar dan para pemilih melakukan kebijaksanaan, melakukan pilihan yang bijak semasa PRN 17 kelak.
Ini dalam arti kata lain, ini boleh membantu para pemilih ataupun pengundi kita untuk membuat pilihan yang bijak sebagaimana yang telah Datuk katakan tadi. Baik Datuk, bila kita sebut tentang pilihan yang bijak ini, cuma tinggal dalam tempoh lebih kurang 16 bulan saja lagi, pilihan raya negeri yang ke-17, PRN ke-17 akan diadakan. Tapi dalam tempoh itu, sekarang ini pun kita sering melihat apa yang dipaparkan dalam media-media sosial ataupun dalam dadah-dadah akhbar, juga sering memperkatakan tentang pilihan raya. Agak rancak sebenarnya. Kalau dilihat dari dulu, seolah-olah di Sabah ataupun di negara kita ini tidak akan berhenti pilihan raya. Sentiasa kempen berjalan. Jadi bagaimana Datuk melihat perjalanan politik, parti-parti politik dalam tempoh menunggu PRN ke-17 ini? Ya benar Saudara Francis. Sebelum saya menjawab persoalan yang dikemukakan, elok juga kita akan sentuh sedikit mengenai dengan lanskap politik negara dan juga kedudukan kerajaan perpaduan pada ketika ini. Untuk makluman para pendengar, politik Malaysia ini sedang bergolak. Malaysia's politics is still unsettled. The political will keep on turning and turning. And the political leaders and political parties is still adjusting and positioning itself towards diorang punya political survival. At the same time, the government, unity government also is doing it adjustment for as best as it can for the sake of the nation. Dan dalam konteks itu, bolehlah disifatkan bahawa Malaysia's politics is still unsettled. Politik Malaysia masih bergolak. Begitu juga kedudukannya di Sabah ini. Keberadaannya dalam suasana ketidaktentuan. Who is in control? Dan sekarang ini berikutan dengan kenyataan yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor mengatakan bahawa mungkin PRN ke-17 diadakan lebih awal daripada jadual sepatutnya. Dan sungguh pun tarikh akhir itu pada Oktober 2025, lebih kurang 428 hari dari sekarang. Tetapi ingat bahawa kerajaan JRS dan juga Ketua Menteri boleh membubarkan Dewan pada bila-bila masa. Maka itu betul seperti yang Francis katakan. Sekarang ini polemik sedang berlaku, di mana parti-parti politik sedang sibuk melakukan persiapan dan persediaan. Antara polemik yang ketara ialah di mana parti-parti politik telah mengeluarkan kenyataan seperti di dalam GRS sendiri. PBS dan STAR telah melakukan satu MOU, satu Memorandum of Understanding untuk bekerja sama. Tetapi dalam suasana yang sama, mereka mahukan supaya pertambahan kursi untuk ditandingi dalam PRN yang ke-17. Bukan saja parti tersebut. Gabungan di dalam kerajaan GRS ini, di mana ada PH+, APCO, Local Based Party pun telah menyatakan bahawa mereka mahu pertambahan kursi untuk ditandingi. Tapi ini permintaan APCO ini, JRS tidak akan melayan kepada permintaannya. Dia akan melayani melalui blok politik, PH itu. Jadi itu kedudukannya. Dalam masa sama juga, parti-parti di luar kerajaan berikutan dengan kenyataan Ketua Menteri. Warisan dan UMNO telah menyatakan bahawa mereka akan bekerjasama. Dan ini juga menjadi satu respon yang agak mencabar kepada kerajaan yang ada sekarang. Ya, jadi dalam konteks itu, bagaimana Datuk melihat apa sebenarnya cabaran, terutama sekali JRS dan PH ini dalam menghadapi PRN ke-17 nanti? Soalan ini menuju kepada segmen yang ketiga, yaitu mengenai dengan agihan kursi. Agihan kursi ini adalah satu isu yang amat penting dan juga genting. Mengapa? Sebab jumlah
Kerusi Dewan Undangan Negeri 73. Jadi kalau umpamanya 8 buah parti sekutu di bawah GRS, berapa yang sesuai untuk dibagi kepada setiap parti? Dan agihan kerusi ini agak sensitif. Jika agihan itu tidak menempati aspirasi tertentu, ini akan mendatangkan masalah. Tetapi jika agihan itu tepat, sesuai dengan aspirasi sekutunya, ia menjadi satu langkah yang pemantap dan memperkukuhkan kerjasama dan kelangsungan kekuatan mereka. Tapi jika tidak terurus dengan baik, itu merupakan puncak titik perbelahan di kalangan sekutu dalam GRS. Tapi jangan lupa, ada plusnya PH, itu adanya PKR, adanya DAP, adanya juga APO. Jadi kalau ikut risikan kita di lapangan, PH ini juga macam juga mahu pertambahan kursi, di mana kedengaran di lapangan, bukan pemimpin tapi di kalangan penyokong di peringkat kawasan, di mana mengatakan di mana ada satu kawasan parlemen, PH mahu satu kursi. Kalau demikian jadinya 25 kawasan parlemen, 25 kawasan parlemen, 25 dun. Bayangkan, kalau dia mohon supaya dapat 25 atau dengan perbincangan diberi 15. Dan parti di luar sana, umpamanya UMNO ada 30. Ini semua parti-parti Melaya ini. Kalau 30 campur 15 sudah 45, lebih daripada 50% on paper. So this is a challenge for Sabah. So this is a challenge for GRS. Jadi kalau umpamanya the true north, hala tuju utama GRS ialah kuasa politik Sabah ini biarlah diterajui oleh local based party. Ini ada merupakan permasalahan yang utama, menjadi persoalan pokok dan cabaran pokok yang akan perlu ditangani oleh pimpinan GRS sendiri. Itu panjang lebar yang ulasan yang dibuat oleh Datuk tadi. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, keadaan itu memang cabaran agak banyak. Dan macam-macam cabaran, bukan saja dari agihan kerusi, malah cabaran dalam parti politik sendiri. Kalau Datuk melihat GRS dengan PH ini dalam gabungan sekarang okey. Tapi apabila sudah bubar nanti, apa sebenarnya cabaran GRS yang paling besar? Ya, benar Francis. Mengikut jurucakap PKR atau PH, tak silap saya yang berhormat Datuk Christina Liu mengatakan, our working together with GRS only till the end of the term. Selepas itu, we decide our own. So ini bermakna, it's nothing fixed. Anything can happen. So, saya rasa ini menjadi satu cabaran kepada pimpinan GRS, khususnya mengenai agihan kerusi nanti. Apakah ada kemungkinan pilihan raya PRN ke-17 nanti merupakan satu free for all untuk parti-parti politik di Sabah ini? I don't discount that matter. Anything can happen. Baik, Datuk. Itu kemungkinan itu tetap ada. Okey. Baik, dalam sekarang ini, di bawah sana ataupun di luar sana, orang sering memperkatakan tentang kita perlukan local based party. Ya. Mereka juga mengatakan ada baiknya kalau Sabah ikut macam trend Sarawak. Okey. Itu kehendak orang di luar sana. Jadi bagaimana kita melihat kalau keadaan itu local based party. Local based party GRS ini ada mempunyai 8 komponen parti. Iaitu GRS, PBS, STAR, LDP, PHRS, ACPP dan apa lagi?
PCS. PCS. Itu yang terbaru lah, PCS yang terbaru. Dan ini kita boleh consider sebagai localist party, kan? Dan tapi di luar itu juga masih ada localist party, yaitu Warisan, PKDM, PBRS, dan APCO. Kalaulah JRS dengan kelompok dia, komponen dia tu, tidak dapat bekerjasama dengan local based party yang di luar sana, adakah kemungkinan wujud lagi satu local based party? Dan ini merupakan satu saingan yang cukup berat saya tengok. Saya fikir persoalan itu memang benar. Tetapi saya ada satu keyakinan bahawa di mana pemimpin-pemimpin Sabah ini mempunyai pengalaman. Seperti Datuk Seri Panglima Haji G berada di dalam UMNO beberapa lama, lebih dari 1 dekad. Begitu juga dengan Datuk Seri Syafi Abdal, pernah dalam hierarki UMNO di peringkat yang atas selaku naib presiden untuk beberapa panggal dan pernah mengikuti memegang jawatan dalam pelbagai portfolio di peringkat persekutuan. Begitu juga dengan Tan Sri Pendikar yang juga Presiden USNO yang berada menjadi sekutu dalam GRS. Begitu juga dengan Datuk Sri Dr. Jeffrey Kitingan, pernah berada dalam PTR. Datuk Daryl Liking, mantan menteri, dia juga pernah berada dalam PKR. YB Munira dan Jun Wong pernah berada dalam DAP. Kesemua pemimpin ini mengambil keputusan sama ada menubuh parti atau menyertai parti local based party. Ini saya rasa mereka mempunyai pengalaman, mempunyai keyakinan bahawa memperjuangkan hak Sabah, perihal hak Sabah ini dan pimpinan penguasaan dan penerajuan masa depan politik Sabah ini wajar diterajui sebaik-baiknya oleh parti local based parties. Maka keputusan telah dibuat begitu. Berikutan dengan itu, saya yakin dengan pengalaman dan pendedahan mereka, saya fikir dalam PRN 17 ini merupakan satu litmus test kepada bangsa Sabah ini. Sama ada mereka boleh meletakkan kepentingan Sabah ini melebihi kepentingan parti. It's a litmus test. Jadi saya berharap seperti mana rakyat di lapangan ini mengharapkan satu kematangan pemimpin bangsa Sabah ini boleh bersatu demi masa depan Sabah. Nah, itu jawaban saya kepada perkara itu, Francis. Baik, itu satu pandangan yang ke arah merapatkan local based party ini sebenarnya. Tetapi dari sudut kepimpinan parti-parti politik itu, terutama sekali dalam agihan kursi, adakah semudah itu untuk kita garapkan? Ini persoalan yang penting dan juga persoalan yang genting. Di mana dalam berikutan dengan kenyataan yang amat berhormat Ketua Menteri, beberapa polemik telah pun kita lihat, di mana suhu dan bahang politik yang terasa di perdesaan dan juga daerah-daerah. Parti-parti politik juga rancak dan kini politik di wilayah Sabah ini bergemah semula, di mana PBS dan STAR telah melakukan satu MOU, menandatangani satu MOU untuk bekerja sama. Tetapi dengan satu harapan, mereka mendapat pertambahan kursi untuk ditandingi. Dan sekiranya agihan kursi tidak menepati aspirasi sekutu dalam GRS, ini saya khawatir akan boleh mendatangkan satu ketidakpuasan dan boleh berlaku perpecahan. Dan kerjasama itu yang dibina sekian lama tidak dapat diteruskan. Itu satu cabaran. Dalam masa sama juga, parti-parti
ya local based party yang berada di luar kerajaan, di luar blok GRS. Ini juga satu masalah yang perlu ditangani. Tetapi saya kira sekiranya pemimpin Sabah ini punya falsafah meletakkan kepentingan Sabah ini dahulu mengatasi kepentingan parti dan bukan meletakkan bilangan kerusi menjadi taruhan dalam agihan, ini boleh menyelesaikan masalah di dalam agihan kursi. Aduh! Kai hoko noko temanan dokter ko kamatan. Onsi ko om lumamay? Kamatan nopo nga okon ko montok lumamay nopo. Kamatan nopo nga timpu manong kotohot kumabambazon. Sunduvan do paay I minanak totoko tuva paay tosima montok ko posisyon ko. Timpu diti manak ko kapantangan on kaandaman kumade huminodun hahangay to sundu imi pinahubok do mamasi do tuhon ko. Ayon sa nanditi uzuwon montok manang kotohod kumakomahingan. Ako iminanak lahan kaposisyon mantak timpun gison dabay no so gigison. Andamon ko sa kamay timakret. Oh, no. Andamon ko tamay mo. Ini Datuk, bagaimana Datuk melihat tentang cabaran utama atau pencabar utama kerajaan sekarang ini GRS pada PRN ke-17 nanti? Wow, yang jelas kelihatan dan aktif kelihatan ialah parti warisan. Warisan di bawah pimpinan Syafi'i sudah memulakan siri jelajahnya di merata tempat. Dan kekuatan mereka di pantai timur ini, suka atau tidak, memang mereka mempunyai hardcore base. Dan mereka juga telah mengatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan parti-parti lain. Berikutan dengan kesediaan mereka bekerja sama dengan parti-parti lain, jika agihan kursi dalam GRS itu tidak menepati sasaran, ini akan mengundang satu perbelahan karena ada tempat mereka untuk bekerja sama. So that is a real challenge. But saya pikir it is not impossible for the government and also warisan to think over matters demi Sabah. But then it is all politics once again. Dan saya ingat
Dan rakyat Sabah ingat, berharap ada kematangan di kalangan pemimpin-pemimpin Sabah untuk mengadakan satu kebersamaan dari segi agenda dan juga perjuangan. Itu harapan kita. Ini maknanya kita letakkan kebijaksanaan para pengundi lah kan? Ya. Apa yang harus mereka buat demi masa depan negeri Sabah. Baik Datuk, itu persoalan tadi, local best party. Dan kalau tak silap saya baru-baru ini, Datuk Bung sendiri ada mengatakan bahawa berkemungkinan satu lagi blok akan diwujudkan. Tapi belum lagi dinyatakan oleh Datuk Bung sebab mungkin memikirkan masa belum tiba. Tetapi melihat kepada UMNO sendiri dengan BN sendiri, adakah kemungkinan satu lagi blok yang hanya melibatkan parti-parti Melayu untuk mencuba nasib dalam PRN ke-17 nanti di Sabah? Persoalan ini jelas. Bung dengan Haji Ji ada dia punya perbedaan. Dia dulu berada dalam kerajaan, sekarang berada di luar kerajaan. Apapun, sama-sama berada di kerajaan di peringkat persekutuan. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa UMNO dan parti-parti Melayu ini sentiasa mempunyai DNA untuk menguasai politik Sabah. Bukan sekarang, dari dulu lagi. Umpamanya UMNO, PKR dan DAP sudah ada di Sabah. And it is not impossible for them. Dan tidak mustahil mereka akan mewujudkan ke satu lagi blok politik. Dan perkara ini perlu difikirkan masak-masaknya, sedalam-dalamnya oleh seluruh pemegang taruh di Sabah ini. Karena apakah bangsa Sabah ini mahu kembali kepada zaman 1994 di mana kuasa politik Sabah ini diambil alih oleh parti Melayu dan PRN 17 ini setelah by default or by God intervention diambil semula oleh parti Sabah menguasai kerajaan negeri. Apakah bangsa Sabah ini, pemimpin Sabah ini mahu menyerah semula kuasa politik ini pada parti-parti Melayu? That's very important. So that's the question, persoalan yang perlu difikirkan. And it is a litmus test kepada bangsa Sabah, pemimpin Sabah, kematangan Sabah, kemana pimpinan politik ini kepada siapa diserahkan. Pengurusan politik ini kepada siapa diserahkan. Itu persoalan besar. Ini Datuk, kita sering mengatakan begitu dan orang di luar sana juga sering mengatakan begitu. Cuma persoalan yang ditimbulkan oleh para pemimpin parti-parti Melayu di Sabah ini, mereka juga orang Sabah. Dan yang bertanding itu adalah orang Sabah sendiri. Dan takkan mereka melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Sabah. Komen itu? Ini bukan saja perlu analisis, tetapi kita juga bersandar kepada fakta. Apabila UMNO mengambil alih pemerintahan Sabah, lihat apa yang terjadi. Perlembagaan diketepikan, ketua menteri ditentukan oleh Melayu. Lepas itu penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun. Lihat lagi dari segi pemberian kerakyatan. Ibarat pembuatan mie segera dibuatkan. RCI. Tidak ada apa-apa diambil tindakan selepas itu. Dan selepas itu juga ingat bahwa walaupun dia masa itu dia meletakkan satu lagi setiausaha peringkat persekutuan di Sabah. Segala proyek diletakkan dalam pengawasan itu. Sekarang ini berlaku lagi, walaupun dalam kerajaan yang baru, kerajaan PH, di mana diputuskan dalam kabinet mengatakan yang dicadangkan oleh UMNO mewujudkan JKDM. Itu adalah satu proses di mana memecah belahkan dan di mana good governance yang diwar-warkan oleh kerajaan pusat. Ini redundance ataupun
sengaja untuk bercanggah, berbelah dengan usaha kerajaan negeri. Kenapa tidak bantu kerajaan negeri? So, walaupun ia dibantah oleh APCO di dalam kabinet, tetapi diputuskan untuk dilaksanakan. Baru-baru ini PMX mengatakan bahwa itu akan dikaji semula. Kita berharap itu tidak dilanjutkan demi menghormati kepentingan dan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Tetapi saya ingat itu DNA Pati-Pati Malaya ini tidak akan lari daripada ingin menguasai pengurusan politik Sabah. Dan ini memerlukan suatu kematangan, political will, political cooperation, dan vision di kalangan pemimpin Sabah dan parti-parti lokal Sabah untuk memikirkan bagaimana mereka boleh mengenepikan perbezaan dan mengutamakan kebersamaan dalam mengurus masa depan Sabah ini. Kita lihat saja, umpamanya, kalau parti Malaya yang wujudnya coalition dalam kerajaan GRS ini. Dalam 40% pun, mereka tidak boleh putuskan dalam kabinet. Mungkin ditentang oleh DAP, ditentang oleh PKR. Sebab itu, kerajaan pimpinan Haji G tidak dapat memutuskan secara mutlak. Sehingga perkara ini dibawa oleh SLS. So it is a problem. So it is not only it's a challenge, tetapi ini boleh diselesaikan. Saya rasa pihak Kuala Lumpur juga perlu bertindak matang, bertindak rasional, dan kita mengharapkan bahawa satu kebijaksanaan dapat dilakukan oleh pimpinan pusat menghormati keputusan negeri. Jadi saya ingat dalam konteks ini adalah sesuatu yang baik jika pimpinan politik parti-parti tempatan menguasai, leading pengurusan politik di Sabah. Itu pandangan saya. Ini, Datuk, bermakna wakil-wakil rakyat yang dari Sabah sendiri, yang mewakili parti-parti Melayu ini, tidak mempunyai kuasa yang boleh mengubah keputusan pusat. Semuanya itu tertakluk kepada perlembagaan parti itu sendiri. Misal kata, Bung menyatakan bahawa dia mau bekerja sama dengan warisan. Dia mau menggunakan otonomi yang diberikan kepada UMNO Sabah. Tapi lihat apa yang timbalan Presiden Barisan Nasional yang juga merupakan timbalan Presiden UMNO mengatakan bahawa yes, otonomi dari segi pengurusan kamu urus. Tetapi keputusan politik masih UMNO pusat yang menentukan. Itu bezanya dengan local based party. Jadi ini perlu diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin Sabah. Bukan saja UMNO, begitu juga dengan PKR, begitu juga dengan DAP. So, I think Sabahan, the leaders of Sabah must rise up to the occasion to put things right. Biarlah local based party ini menguasai, mengurus pengurusan politik di Sabah ini. Jadi dalam keadaan begini ada kebaikan jika Sarawak dipimpin oleh Parti Sarawak, jika Sabah dipimpin oleh Parti Sabah, jika Malaya dipimpin oleh Parti Malaya. Ketiga-tiga tonggak ini, three leaders ini, dalam kerjasama melalui blok politik Sabah, Sarawak dan Malaya, they can really uruskan satu kebersamaan demi sistem federalisme yang lebih baik untuk rakyat Malaysia dan generasi seterusnya. Nah, itu pandangan saya. Jadi itu ya, saudara, satu persoalan yang telah pun dikupas tadi mengenai dengan perjalanan politik di Sabah khususnya. Jadi kita mengharapkan agar ya serba sedikit dapat memberi ruang kepada para pengundi
untuk melihat keadaan yang sebenarnya bagaimana, dan terpulang kepada saudara untuk memilih parti ataupun kerajaan yang dikehendaki untuk menarajui kerajaan negeri pada masa akan datang. Dan dengan itu juga saya rasa setakat di sini pertemuan kita untuk kali ini, dan kita akan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang dengan tetamu kita yang lain pula. Mungkin ada diperkatakan sedikit itu? Ya, dalam podcast ini kita akan terus bersiaran di TV Sabah dengan episode-episode yang lain, dengan menjemput tokoh-tokoh atau figura-figura politik untuk membincangkan agenda mereka, dan biarlah mereka dapat menyalurkan matlamat dan apa juga mereka sajikan kepada para pemilih. Dan ini, dalam podcast ini kita berkongsi maklumat dan memberi pengupasan yang seluas mungkin untuk menzahirkan masyarakat bermaklumat dan membantu para pendengar yang mengikuti podcast ini dapat membuatkan pilihan yang bijak dalam PRN yang ke-17. Ya, jumpa lagi pastinya di Suara Borneo Utara. Bye. Suara kita, suara Borneo, mengalir deras pada sungai jernih, mencari kebenaran, menebar harapan. Di Suara Borneo Utara kita takkan mengalah. Suara kita, suara Borneo, mengalir deras bagai sungai jernih, mencari kebenaran,